Jadi bila kita sebut pensyariatan solat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, banyak scholars kita dalam bidang sirah dia kata umur Nabi waktu ini 50 tahun. Maknanya Isra' Mi'raj Nabi diangkat ke hadarat Allah tu, scholars kita dalam bidang sirah dia kata ini saatnya umur Nabi 50 tahun. Pun begitu, ulama kita dia tidak sepakat dalam menentukan bilakah sebenarnya berlaku Isra' wa Mi'raj kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ni satu scholars besar dalam bidang tafsir yang kita boleh baca tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari ni dia kata apa dia? Nabi sebenarnya Isra' Mi'raj umur 40 tahun. Cuba bayang untuk ibu bapa sekalian, jauh beza tu. Kebanyakan scholars kata umur Nabi 50, masih di Mekah, berlaku Isra' Mi'raj, penerimaan solat baginda di Sidratul Muntaha, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Imam At-Tabari kata tak, Isra' Mi'raj berlaku umur 40 tahun. Maknanya dilantik baginda jadi Nabi, terus diangkat oleh Allah untuk terima kefarduan solat. Ini pandangan Imam At-Tabari atau scholars dalam bidangnya tafsir. Dan Imam Nawawi, siapa Imam Nawawi? Scholars kita dalam fiqh, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Nawawi serta Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ni pun satu scholars juga dalam bidang tafsir macam Imam At-Tabari tadi. Dan kita boleh baca tafsirnya, Tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi. Jadi Imam Qurtubi ni selain daripada ulama tafsir ibu bapa sekalian, beliau juga ada mengarang satu karya yang kalau kita baca berasa takut sikit dalam hati. Apa karyanya? Karyanya berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan akan hal-hal kematian dan apa berlaku selepas satu orang itu mati. Jadi Imam Qurtubi selain daripada ulama tafsir, beliaulah yang mengarang kitab At-Tadhkirah yang terkenal itu. Jadi Imam Nawawi dan Imam Qurtubi kata dia dah Nabi dah Isra' Mi'raj umur 40 dan tidak juga Isra' Mi'raj umur 50. Tetapi Nabi Isra' Mi'raj umur 45 tahun. Maknanya dia pilih di tengah-tengah antara 40 ke 50. Sengaja kita sebut beberapa pandangan scholars dalam menentukan bilakah sebenarnya berlaku Isra' Mi'raj ini. Tak lain tak bukan kita nak gambarkan betapa minatnya scholars, ulama dalam membuat kajian tentang Isra' Mi'raj. Sebab tu bila sebut Isra' Mi'raj ini satu perkara yang pasti ibu bapa sekalian, hampir ke semua disiplin ilmu dalam Islam dia akan sebut tentang Isra' Mi'raj. Contoh kita kata Al-Quran, bila sampai ayat pertama suratul Isra', bila kita nak tafsir, kita nak tadabbur ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai habis ayat tu kita akan sekali lagi jumpa tentang Isra' Mi'raj. Kita buka ilmu hadis, bila sampai kepada hadis Ummu Hani yang malam tu Nabi duduk sekitar Kaabah, mari Jibril alaihi salam membelah dada Nabi dan disucikannya. Kita akan jumpa pula peristiwa Isra' Mi'raj. Tuan buka ilmu fiqh, bila sampai bab kefarduan solat, Isra' Mi'raj lah kita bicarakan. Tuan buka ilmu sirah, bila sampai umur Nabi 50 menurut pandangan yang masyhur di kalangan ulama, maka kita akan bicarakan tentang Isra' Mi'raj.
Maknanya Isra' Mi'raj ini hampir dalam kesemua disiplin ilmu dibahaskan oleh ulama. Cuma bila kita sebut banyaknya pandangan ulama akan bila berlakunya Isra' Mi'raj itu, dia nak menunjukkan apa dia? Dia nak menunjukkan memang Isra' Mi'raj ini, dia nak menunjukkan memang Isra' Mi'raj ini begitu berminat dalam kalangan ulama untuk buat kajian. Sebab tu pandangan dia banyak. Dan ada satu hadis yang begitu panjang. Hadis ni hadis sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari dia cerita detail tentang bagaimana Nabi terima kefarduan solat. Dan bila kita dengar tadi dalam sirah sebut umur Nabi 50 tahun berlakunya kefarduan solat, Nabi diangkat ke hadirat Allah, terima kefarduan solat dari 50 waktu jadi 5 waktu. Ia tidak bermakna umur Nabi 50 tahun baru kita mula semayang. Bukan dipahami itu. Sebenarnya semayang sudah ada lama dah. Ulang sekali lagi tu. Semayang sudah ada lama dah. Cakap dengan tu ni kepada orang Negeri Sembilan ni, biarlah. Dah lama dah ada semayang ni. Orang pertama semayang atas muka dunia siapa? Nabi Adam AS. Cuma semayang Nabi Adam dia tak sama macam kita semayang. Allah mengajar Adam AS semayang dengan cara mana? Sujud dan tasbih. Sujud, tasbih. Sujud, tasbih. Ni Allah ajar Adam semayang dengan cara itu. Bahkan kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran banyak sebut tentang semayang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan lagi. Seperti kita baca Suratul Kahfi setiap hari Jumaat, kan kita baca Suratul Kahfi. Kalau tak baca habis pun tak apalah, 10 ayat akhir dengan 10 ayat awal tu kita baca. Apa Allah sebut tentang semayang? La nattakhidanna alaihim masjidah. Ayat Quran yang Suratul Kahfi. La nattakhidanna alaihim masjidah. Maksudnya kami nak ambil sebahagian daripada ruang gua ini sebagai tempat sujud, masjid. Sujud. Apa maksud masjid? Tempat sujud. Metafora tadi semayang. Musalla, tempat solat. Masjid, tempat sujud, yang semayang. Maknanya ibadat sujud yang ini menunjukkan kepada semayang sudah ada sejak zaman Ashabul Kahfi lagi. Sudah ada. Saya berkesempatan ziarah gua yang Ashabul Kahfi di Urdun, di Jordan. Saya masuk ke Jerusalem, di Palestin dalam bulan Ramadan, sempat bersolat tarawih di Masjidil Aqsa lebih kurang 3 malam. Kemudian keluar daripada Jerusalem, keluar daripada Masjidil Aqsa, Palestin, menuju ke subhanallah Masjid Nabi Allah Ayyub atas bukit begitu, ada makamnya di dalam masjid itu. Kemudian ke Urdun tu kami ziarah gua ni Ashabul Kahfi. Gua ni tak besar mana, ya, dan tulang belulang Ashabul Kahfi itu masih ada, kita dapat tengok daripada cermin tu yang diketatkan bersekali dengan batu tu. Jadi dalam ruang gua itulah kata Ashabul Kahfi la nattakhidanna alaihim masjidah, kami nak ambil lah apa ni sebahagian ruang gua ni tempat sujud yang ni semayang. Ni nak menunjukkan apa dia? Semayang sudah ada sejak zaman Ashabul Kahfi. Kita baca dalam surah Ali Imran, zaman Nabi Isa, Jesus Christ son of Mary, bondanya Maryam pun sudah semayang. Apa ayatnya? Allah kata kepada Maryam, Ya Maryam, O Mary, Ya Maryam, Uqnuti li Rabbiki
wasjudi warka'i. Nampak tak semayang tu? Jelas ayat Quran sebut sujud dan rukuk semayang tu. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, ibadatlah kamu kepada Allah dengan cara warka'i wasjudi sujud warka'i rukuk. Akan nampak semayang. Jadi sejak Ashabul Kahfi ada semayang, ada nas Al-Quran sebut. Sejaknya zaman Maryam sudah semayang, sudah jelas Quran sebut. Bahkan kita kata tadi, orang pertama semayang tamu ke dunia ialah Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Jadi atas dasar itu, semayang yang Nabi terima waktunya Isra Mi'raj bukanlah kali pertama manusia semayang. Dalam sejarah manusia ni, kehambaannya kepada Tuhan, semayang itu sudah lama dah sejak Nabi Adam AS. Jadi timbul soalan, adakah sebelum Isra Mi'raj yakni Nabi diangkat ke hadirat Allah untuk terima kefarduan solat, adakah Nabi sudah semayang? Jawabnya, Nabi dah semayang dah. Cuma beza semayang sebelum Isra Mi'raj dengan semayang selepas Isra Mi'raj ialah dua benda. Pertama, jumlah waktunya. Kedua, jumlah rakaatnya. Makna berapa kali sehari. Selepas Isra Mi'raj berapa, yang sebelum berapa pula. Berapa pula rakaat yang nak kena semayang sebelum Isra Mi'raj. Dan bila terima semayang selepas Isra Mi'raj, berapa pula nak kena rakaat ni. Jadi orang dulu semayang sebelum Isra Mi'raj ni, kita semayang hanya 2 kali saja sehari. Dua waktu, pagi sekali, petang sekali. Bukratan wa asilah, pagi dan petang. Hanya 2 kali sehari. Dan jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat saja. 2 rakaat pagi, 2 rakaat pula petang kala. Esok pula 2 rakaat pagi, 2 rakaat pula petang kala. Begitulah manusia semayang dulu, hanya 2 waktu, dan setiap waktu adalah 2 rakaat. Jadi patutnya semayang yang jadi sikit-sikit ni patut dikekalkan sampai kiamat sepatutnya. Sekarang ni banyak sangat sampai 5 waktu, macam-macam rakaat. Tapi sebenarnya, kata guru saya, meninggalkan guru saya, semayang ni bukan soal sikit atau banyak. Itu yang kita kena faham dulu. Kena semak dalam hati kita. Semayang ni bukan bererti, bukan sebab sikitkah atau banyakkah. Tapi sebenarnya semayang ni berkait dengan jiwa. Berkait dengan jiwa. Kalau jiwa kita kasih kepada semayang, tak cukup 5 waktu, kita tambah yang sunat. Tak cukup semayang siang hari, kita sanggup bangun malam hari, walaupun 2 rakaat. Jadi menunjukkan semayang, dia bukan berkait jumlahnya, dia bukan berkait rakaat, tapi dia berkait dengan jiwa awak suka ke tak semayang. Jadi kalau orang tak berapa suka semayang, walaupun hanya 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, nescaya dia jamak kosor pula, ada pendek tu, jadi tabung lah begitu. Ini kefarduan solat dan bagaimana khilaf tidak sepakatnya dalam kalangan scholars dalam menentukan bila sebenarnya Nabi diangkat ke hadirat Allah untuk terima kefarduan solat. Dan tentang Isra Mi'raj ni dicerita panjang lebar dengan detail dalam satu hadis yang panjang. Hadis ini riwayatnya Imam Bukhari, maknanya hadis ni hadis sahih. Yang mana hadis ni cerita bagaimana Nabi malam nak Isra Mi'raj tu, Nabi duduk sekitar Baitillah, yakni Kaabah. Kaabah yang kita tawaf tu, Nabi duduk situ. Dekat mana? Setengah riwayat kata Hijr Ismail, yang melengkung kita nak berebut masuk semayang 2 rakaat tu, bawah pancuran emas tu. Ada setengah kata dekatnya Multazam. Apa dia Multazam tu? Itulah pintu Kaabah yang kita doa, yang kata
katanya antara tempat mustajab berdoa iaitulah depannya pintu Kaabah Multazam. Jadi kalau orang berat cara nak jodoh, berdoa di situ. Dan kalau kita nak cari jodoh, orang kata duduk situ juga. Kita dengar orang Arab perempuan macam-macam angkat tangan dia berdoa, ya Allah, kalau faham bahasa Arab lah, ya Allah, berilah aku jodoh ya Allah. Kita pun mari dari belakang, saya siapa dan jodoh awak ni? Gitu. Contoh begitu ya. Nanti nak kata di Multazam kan Nabi duduk malam itu. Ada kata Nabi duduk di Hijri Ismail kan? Ini tidak disepakati ulama. Tidak disepakati ulama. Tetapi yang pasti malam tu Nabi duduk dekat Kaabah. Maka mari Jibril belah dada Rasulullah SAW. Dalam riwayat menyebut, rupanya Nabi kita ni dibelah dadanya bukan sekali, bukan. Yang kita dengar semua, umur Nabi 4 atau 5 tahun dia belah dada ketika dalam jagaan Halimah Sa'adiyah. Tetapi itu adalah kali pertama Nabi dibelah dada. Maknanya kalau kita sebut itu kali pertama, ia membawa makna ada kali kedua, ada kali ketiga, dan maknanya sepakat ulama kata bukan sekali dibelah dada Nabi. Maknanya pada malam Isra' Mi'raj Nabi dibelah dada kali kedua dan kali ketiga. 2 kali malam itu saja dibelah dada Nabi. Sekali di sisi Kaabah, sekali lagi di Masjidil Aqsa sebelum Nabi diangkat ke hadirat Allah, naik ke Sidratul Muntaha. Dan kata Imam Bukhari, baginda kemudian setelah dibelah dada, dibersih, disucikan, ditangkupkan balik dadanya, dinaikkan baginda ke atas sejenis binatang bernama buraq. Walaupun dalam hadis ni tak sebut buraq tu binatang, sehingga menyebabkan ramai orang ingat buraq ni kilat. Kerana kilat ni juga disebut barqun kilat. Sebab apa dia agak kilat? Kerana kepantasan dia tu terlalu laju. Jadi adalah orang kata buraq ni sebenarnya kilat. Dia sepatutnya dalam nak menafsirkan satu hadis kan, satu ayat Quran kan, kita kena cermat, teliti betul ayat tu. Hadis ni kata baginda dinaikkan di atas buraq, dan buraq ini besar dia antara lebih kecil dari unta, lebih besar dari baral. Hadis ni kata buraq ni dia kecil pada unta, dia besar daripada baral. Baral ni campuran keldai dengan kuda, baral. Jadi bila hadis sebut buraq ni kecil pada unta, besar pada baral, ni jelas menunjukkan memang haiwan, binatang buraq tu. Sehingga Nabi mentafsirkan, memberi tamsilan atau buat bandingan dengan binatang juga. Bila Nabi banding dengan sama binatang juga, menunjukkan sahih dah buraq ni memang binatang. Macam orang Minang anak kita, dia tak rajin tengok gambar, cuma dengar cerita comel. Belajar anak kita di Hokkaido, Jepun sana contohnya. Kita kata gambar ada ke tak? Dia kata tak ada. Anak saya tak suka gambar, tak ada IG, tak ada Telegram, tak ada Facebook, tak ada. Dan nak kenal macam mana ni? Ini lah saya cerita lebih kurang. Anak saya ni besar sikit pada kambing, kecil sikit pada kerbau. Tuan kata cakap gitu. Dia tak cakap gitu. Sebab yang kita nak buat tamsilan ini anak kita. Jadi mesti kita kata dia dengan kakak dia lebih kurang. Cuma kakak dia gelap sikit, dia cerah sikit. Begitu dah. Jadi bila Nabi kata buraq ni kecil dari unta, besar dari baral, Allah sahihlah, buraq ni adalah binatang. Jadi kalau ada dengar tamsilan, setiap kali tiba Isra' Mi'raj, pandangan yang kata buraq ni kilat peti ada semua. Jadi kita nak belajar ni tuan, kita dapat jelas dan berdasarkan tamsilan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kecil-kecil dulu orang lukis buraq. Dia lukis di kertas
gambar seekor kuda kepala wanita warna putih ada sayap. Diletaklah ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis itu. Jadi digantung di dinding. Rumah satu tu, rumah tu imam masjid, rumah tu guru Quran. Tapi orang dulu apa boleh buat tuan? Tak sampai lagi pengetahuan pada kita. Tak seperti hari ini capaian maklumat mutlak. Tuan ada telefon tarik saja keluar sekian-sekian. Tuan kata nak belajar tentang borak, keluar hadisnya. Makna mudah nak belajar sekarang. Tapi orang dulu sungguh pun payah belajar. Apa biasa kita dengan orang dulu? Orang dulu amalnya ikhlas. Orang sekarang ilmu banyak, amalnya bukan ikhlas, amalnya malas. Maksudnya beza. Kita berdoa mudah-mudahan Allah beri istiqamah dan hidayah untuk kita amal apa kita tahu setakat kita boleh lah tuan-tuan, setakat kita boleh. Ya. Jadi bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa dalam tempoh sekejap. Kenapa sekejap? Boraknya laju, kata Imam Bukhari. Kelajuan borak, kapasiti kelajuan dia ialah selangkah bagi borak bersamaan sesayup mata memandang. Apa maksudnya tu? Kalau saya ajak ibu bapa sekalian ni panjat pokok nyok, pokok kelapa, pokok paling tinggi di Seremban Selatan ni, pokok binja, pokok kabu, tak kira lah. Panjat macam jack dan pokok kacang tu, tinggi pokok ni, panjat. Bila sampai atas sana, saya kata Ji, cuba Haji tengok kat mana paling jauh Haji boleh tengok. Tuan pun tengok paling jauh contoh ni. Tuan kata saya nampak perak ustaz. Allah cerah ni mata Allah. Kan ni Seremban ni. Tapi kalau betul lah dia nampak perak. Dia panggil sesayup mata memandang. Itu baru selangkah bagi borak. Nampak itu kelajuan dia. Laju borak tuan dia? Oh laju. Kerana laju itulah di Perak ada setetes minyak borak oil. Betul tak saya kata tu? Ada. Menunjukkan laju. Laju. Langkah kedua, sesayup mata memandang. Sebab itu katanya, sampai baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Ka'batul Musyrifat, Baitillah Al-Haram Ka'bah itu ke Masjidil Aqsa, bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya'. Antara maghrib nak tuju isya' 30 minit lebih kurang tu. Ya, setengah jam dari Mekah sampai ke Palestin. Allahu Akbar. Kaya tu, ya Allah. Jadi bila sampai, riwayat kata apa dia? Nabi disambut oleh roh para nabi-nabi terdahulu. Yang mana kita belajar dalam ilmu tauhid, nabi-nabi dan rasul-rasul ni jumlahnya, banyaknya ialah 124,000 orang nabi-nabi Allah. Ramanya 124,000 orang. 124000. Jangan tikam nombor ni nombor jumlah nabi saya sebut tu 124,000 orang. Kesemua roh para nabi sambut Rasulullah SAW. Lalu riwayat kata apa ni? Baginda mengimamkan solat. Baginda mengimamkan solat kepada nabi-nabi yang sambut baginda. Ini yang timbul persoalan. Solat apa Nabi semayang, sedangkan Nabi belum naik ke hadirat Allah untuk terima kefarduan solat. Jadi sinilah jawapannya, semayang sudah ada walau sebelum Isra' Mi'raj. Cuma semayang sebelum Isra' Mi'raj berbeza dengan semayang selepas Isra' Mi'raj. Dari segi jumlah waktunya, dari segi jumlah rakaatnya yang telah kita sebut sekejap. Jadi Nabi imamkan solat kepada roh para nabi-nabi. Itulah solat yang jenis 2 rakaat. Semayang 2 rakaat Nabi, maka nabi-nabi lain ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian baru Nabi dibelah pula dada sekali lagi. Dibelah sekali lagi dada baginda sallallahu alaihi wasallam, ditangkupkan, maka baginda diangkat ke hadirat Allah.
Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita dah terang dah. Nabi disambut oleh Nabi Adam, Nabi Yusuf AS langit tiga, bertemu dengan moyang Nabi pada langit ketujuh. Sebelum itu bertemu dengan Musa, Nabi Musa di langit kelima. Ni kita sudah maklum, tak apalah, tak cerita panjang pun. Cuma nak katanya, bila Nabi naik ke langit, yang kita sebut langit pertama tu, kat mana nak kira mula langit kamu? Sebelum naik pula, ni border dia langit kedua. Naik lagi, inilah sempadannya langit ketiga. Kat mana kita nak kira? Dia nak menunjukkan kepada ibu bapa sekalian besarnya kerajaan Allah dan kekuasaan Allah. Satu kali saya berforum dengan Datuk Dr. Syekh Muzaffar, astronom kita tu, ya, angkasawan negara kita, naik ke langit. Kami berforum hari itu. Forum tu bersekaitan tentang Isra' Mi'raj juga lah. Jadi Datuk Dr. Syekh Muzaffar cerita tentang sekian-sekian lah, mengikut apa ni kepakaran beliau naik ke angkasa tu. Dan saya pun diminta cerita tentang sekadar yang boleh beginilah. Jadi selesai forum, saya duduk dengan beliau, saya kata, Datuk naik ke langit angkasa itu langit ke berapa? Langit tiga ke, langit kedua ke, dah naik ke langit. Apa dia jawab? Dia tahu saya pun. Dia kata langit pertama pun tak sampai tu. Dia jawab pada saya. Jadi maknanya tahu dia dengan kepakaran, dengan kepandaian dia, ya, dalam bidang angkasa ni, langit pertama pun tak sampai. Nak menunjukkan apa? Kita bila kita baca sirah, kita renung hadis Isra' Mi'raj, kita rasa Allah kecilnya kita tu apa. Sedangkan makhluk Allah yang lebih besar pun taat pada Allah. Kita yang kecil ni tak ada nilai ni. Berani kita dengan Allah SWT. Ada satu warga Indonesia ni cerita ni saya baca dalam portal lebih kurang 10 tahun yang sudah. Dia ni orang Kristian Katolik Kristian di Indonesia. Ceritanya dia tengah makan nasi, makan nasi, tiba-tiba bunyi satu letupan atas atap rumah dia, gong bunyi. Bunyi letupan. Saya buat contoh bunyi dia, gong bunyi itu. Kenapa kuat sangat suara tu? Buat contoh pasal nampak ada jemaah mengatur tu. Jadi biar buat contoh, naik ranjak sikit, segar matanya, ya. Bunyi letupan atas atap rumah. Dia pun terkejut makan nasi, tengok berlubang atap rumah tu, berasap sekali. Kalau kita ni tengok begitu, kita ingat E.T. turun ke bumi gamak ni, tuan-tuan lah. Tengok cerita, kita nampak berlubang. Bila berlubang, dia cari-cari apa dia yang menimpa atap rumah dia sampai berlubang. Didapatinya seketul batu seberat 1.8 kilogram, tak sampai 2 kilo pun. Gula perai itu pun 1 kilo, bawa 2 kilo tak berat mana pun. Ni batu tak sampai 2 kilo, 1.8 kilogram yang jatuh atas atap rumah dia berlubang. Maka dia kuih-kuih batu tu dia simpan. Tersempur viral dalam kampung, rumahnya berlubang, ditimpa batu. Batu ni tak besar mana. Daripada kampung sampai ke daerah, sampai sebuti negeri bising. Masuk internet, masuk app chatting, MIRC macam lah. Bila masuk, satu hari dia dihubungi oleh orang daripada Sweden, Scandinavian people, orang Skandinavia. So rupa orang Skandinavia ni bukan orang biasa. Dia ni pakar batu, pakar meteorologi, pakar batu. Dia pergi Indonesia, dia jumpa Katolik Kristian tadi,
Dia kata mana nak tengok batu tu. Maka orang ni bawa keluar. Kalau kita agaknya balut kain kuning lah, kain merah lah, kerana payah nak jumpa batu ni. Letak tempat tinggi, perasaan kemayang setiap kali malam Jumaat keliwung gamaknya. Dia buat keluar batu, pakar ni tengok. Dia kata jual ke saya lah batu awak ni. Maka orang ni pun kata, dah batu nak simpan buat apa? Dia jual. Harganya sebanyak RM50,000 Malaysia bila convert duit kita. So kalau duit dia, Allah, RM50,000 Malaysia Zul, convert currency ke Indonesia berapa? Allah, mahal, banyak. Boleh piti. Dia beki atas rumah dia, dia beki kubur mendiang ibu bapa dia, dan dia simpan sikit lah buat makan minum tu. Nak makan kuih tiaw goreng cocok RM5 buat keluar. Sampai kiamat piti kita dah habis. Contoh tuang ada RM100,000, simpan senyap dalam bank. Nak makan kuih tiaw cocok RM5. Nak beli air holik pink cocok RM2. Sampai itu dah habis. Jadi dia simpan duit ni sehingga tak lama selepas tu dia dapat satu link. Link ini mengandungi wawancara satu stesen TV dengan pakar meteorologi tadi, dengan orang Skandinavia tadi yang beli batu dia. Yang mana dalam wawancara tu dia ditanya lah, stesen TV tanya, batu ni batu apa? Dia kata batu ni batu meteor. Batu meteor yang tergantung di angkasa lepas, yang dianggarkan umurnya triliun tahun. Triliun tahun, triliun. Million, billion, triliun. Triliun ni tu tak tahu nak kira lah. Kalau tuan kira juga gila lah, terlalu banyak. Tak payah kira triliun. Saya buat kumpulan masing-masing jemaah ni, kita bagi pada kumpulan masing-masing. Apa tugas dia? Kira pasir. Daripada tangga surau ni sampai ke pagar sana, kira pasir. Jangan lepas putih pun. 1, 2, 3, 4. Gila saya rasa jemaah kita. Apa? Kalau orang tahu pun apa ni, awak buat apa? Kira pasir. Siapa suruh? Datuk suruh. Gila ke Datuk ni? Orang kata. Jadi nak beritahu apa dia? Nak beritahu dia ibu bapa sekalian, triliun. Allah Akbar. Umur terlalu lama. Bila umur terlalu lama, wawancara TV ni dia macam takjub. Batu yang usianya triliun tahun jatuh ke atas bumi, berat 1.8 kilo, tak sampai 2 kilo. Kalaulah nak jual, berapa harga? Wawancara tanya, stesen TV tanya tu, batu ni kalau jual berapa? Apa dia kata? Harga batu ni 1.8 kilo tak sampai 2 kilo ialah sebanyak 7 juta US dollar. 7 juta, 7 billion, million US dollar. Dah kali yang kita, let's say lah kita kata kali 4 lah. Kali 4 $1 sama RM4, lebih kurang lah. Sekarang ni Saudi lebih tinggi dari kita. 80 Saudi 100 duit kita. Wah, apa? Tak apalah tuan, asal belanja di tanah haram tak apalah. Cuma yang lemahnya nak belanja tanah haram, banyak di kedai jumpa daripada dalam Masjidil Haram tu yang lemah tu, jemaah kita lemah. Jadi 7 juta US dollar. Berapa kali 4? 28 juta Malaysia. 28 juta ringgit Malaysia. Kita nak kira currency dengan Indonesia punya rupiah, berapa? Ya Allah Tuhan, mati hidup balik, piti tak habis lagi. Cucu kita mati hidup balik, tak habis lagi. Bila dia dengar 7 juta US dollar, marah dia tu. Sebab apa? Paling tidak berilah saya 500,000, tak apa tak. Ni 50,000, sedangkan dia dah tahu nilai dia. Cuma yang saya nak kata di sini, kalau batu meteor itu tak sampai 2 kilo, 1.8 saja, sudah pun harganya 7 juta US dollar.
Sedangkan meteor terlalu banyak tergantung di angkasa, macam sampah salat. Macam sampah salat. Yang besarnya, yang kecilnya, yang Allah Akbar. Kalau jatuh semua atas dunia, berapa duit atas dunia nak bayar? Nak bayar tu. Jadi tu baru batu yang macam sampah salat saja. Tu belum planet Pluto, Zuhal, Marikh, Mushtari. Allahu Akbar. Ni yang bila kita tadabbur ni menangis kita. Kaya Allah SWT. Kaya tu. Kaya. Walaupun Tuhan kaya, yang peliknya orang kafir yang tak sembah Tuhan pun Tuhan beri makan, minum, beri nyawa. Bila sekarang tadi. Jadi fahamlah kita orang Islam, dunia ni tak ada nilai. Sehingga Allah beri orang kafir yang tak sembah Tuhan pun beri harta, beri dunia. Ada orang kata, ni bukan Tuhan beri. Sebab saya cerdik, saya kerja kuat, saya bijak, very high level education. Saya orang sekian, saya kenal orang besar ini, saya kenal orang itu. Tak. Kalau kerana awak kerja kuat, awak jadi kaya, berapa ramai orang kerja kuat atas dunia tak kaya? Kalau katakan awak kenal orang itu, kenal orang besar ini kaya, berapa ramai orang yang kenal lebih lagi orang besar tak kaya? Sebenarnya hakikatnya awak tak boleh tipu. Ini dari Allah, Allah beri untuk linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk, untuk Allah uji. Ini uji, satu test. Ini test dari Allah pada awak, kita beri awak kaya. Ahsanu amala, awak buat baik tidak? Awak boleh keluar zakat tidak? Awak jadi takut tak dengan ujian ini, kalau ingat akhirat lagi besar hisab dia. Jadi nak katanya kaya Allah SWT. Jadi buat sekalian, sehingga Nabi sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh ni riwayat kata baginda disambut oleh moyangnya, yakni Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah moyang Nabi Muhammad SAW. Moyang mari daripada mana? Dia genealogy of Muhammad SAW. Mana salah silah keturunan Nabi Muhammad ni memang dari Nabi Ibrahim. Kita baca salah silah Nabi itu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kinab bin Murrah bin Ismail bin Ibrahim AS. Dan sebab itu Nabi dikatakan Bani Ismail, anak cucu, cicit, cuit, capai lambai Ismail bin Ibrahim. Ada orang-orang Yahudi, mereka ni adik-beradik dengan orang Arab. Mereka Semitik adalah satu sulbi, dua keturunan Arab dan Jew. Arab dan Jew. Mereka ni sebenarnya datang dari jalur yang sama, bertemu pada Ibrahim. Kerana Yahudi ni mereka Bani Israel adik-beradik dengan Bani Ismail. Israel nama lain bagi Yaqub. Siapa Yaqub? Yaqub anak Ishaq, Isaac. Ishaq anak Abraham, Ibrahim. Jacob bin Isaac bin Abraham. Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi maknanya Yahudi ni juga keturunan Ibrahim, ya. Arab yang ada sekarang bergaduh balok dengan Yahudi itu keturunan Ibrahim, betul. Dua-dua ni adik-beradik, cuma balok mereka Semitik daripada sulbi Ibrahim AS. Jadi Yaqub ni, Jacob Yaqub, nama lain baginya ialah Israel. Nama lain baginya ialah Israel. Maknanya kalau namanya Yaqub, Elias Israel. Macam tuan-tuan lah, kalau chatting ingat MIRC dulu tu, tahun-tahun 90-an chatting tu. Tak ingat ni, Zoom ni budak baik semua, tak masuk chatting komputer kan. Baik.
Orang chatting dulu Zoom, dia guna nickname. Gini lah Facebook sekarang. Kita tak nama penuh kita tak nickname. Contoh nama Daniel. Nama dalam Facebook, nama dalam Budi. Contoh jauh tu. Bila Facebook Daniel dia bahannya nama asal tak dalam IC Budi. Tak apalah. Nak kata apa dia? Bagi Yakub tu dia ada Elias, nama lain. Siapa? Israel. Jadi bila kita sebut Bani Israel, children of Israel, Bani Israel, makna dia juga Bani Yakub, children of Yakub, of Jacob. Jadi bila sebut Bani Israel, anak cucu Israel, jadi hak keturunan mereka sekarang dari Yahudi ni memang anak cucunya Yakub. Israel ataupun Yakub. Israel ni sebenarnya Tuhan dia ada 12 orang anak. Tu yang Quran sebut 12 suku bangsa Bani Israel. Bila sebut Yahudi, sah confirm dah dia Bani Israel. Tapi bila sebut Bani Israel, tidak semestinya Yahudi. Bani Israel, terjemah Melayu, anak-anak Israel. Terjemah nak jelas lagi, anak-anak Yakub ada 12 orang. Jadi anak-anak Yakub atau anak-anak Israel 12 orang. 12 suku bangsa Bani Yakub, Bani Israel. Salah satu daripada 12 itu ialah Yahudi, Judaism. So Yahudi adalah Bani Israel, tapi Bani Israel tidak semestinya Yahudi. Kerana Yahudi hanya salah satu daripada 12. Kisah Nabi Yakub ni, Israel ni, dia kahwin 4 orang. Maknanya poligami ni sudah ada sejak dulu, lama dah. Poligami ni pun saya sebut tak berapa tepat. Kerana poligami ni nak terjemah mudah, maksud dia satu orang yang mempunyai pasangan lebih dari satu dalam satu-satu masa. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Itu maksud poligami. Poligami maksud dia awak lelaki kan, awak perempuan kan, awak ada pasangan lebih dari seorang dalam masa yang sama, awak poligami. Poligami terbagi kepada 2. Kan segar mata jemaah tu bila sebut tajuk poligami segar ya. Poligami terbagi kepada 2. Dia panggil polygyny and polyandry. Polygyny ni ialah satu orang lelaki dia ada pasangan lebih daripada satu dalam masa yang sama. Islam membenarkannya, tapi dengan limitnya 4 orang je. Polyandry ialah seorang perempuan dia ada pasangan lebih daripada satu dalam masa yang sama. Islam mengharamkan secara mutlak, totally haram. Jadi Yakub dia polyandry, maksudnya polygyny. Poligami lah nak faham tu. Dia ada 4 orang isteri. Mula-mula dia kahwin dengan isteri pertama bernama Leah. Ni tafsir sebut dalam tafsir. Dia kahwin dengan isteri pertama, wanita pertama namanya Leah. Je lah macam mana tuan tulis hotel tu, asal bunyi Leah je. Leah. Dan kahwin dengan Leah dia dapat berapa orang anak tu? Dia dapat berapa orang anak? Dia dapat 6 orang anak. Dia dapat 6 orang anak. Pertama Rubin, kedua Syamun, ketiga Rubin Syamun. Pertama Rubin, kedua Syamun, ketiga Lawi, keempat Yehuda, kelima Isakhar, keenam Zabulon. Rubin, anak sulung Rubin, Syamun. Lawi ni in English kita sebut Levi. Yang jadi seluar jin tuan-tuan tu, Levi 501. Ni betul saya beritahu tuan, bagaimana Bani Israel dia angkat nama nenek moyang dia. So yang tuan pakai Levi daripada Lawi. Rubin, Syamun, Lawi. Yehuda, siapa Yehuda? Nenek moyang Yahudi hari ini, sehingga terbentuknya akidah Judaism. Yahudi, Judaism. Agama yang paling tidak berkembang atas dunia ialah agama Yahudi. Kerana dia bukan agama dakwah. Syarat nak beragama dengan agama Yahudi, mesti Yahudi. Jadi dia tak berminat orang bukan Yahudi nak agama yang dia tak minat. Sebab dia eksklusif hanya untuk Yahudi.
Sebab tu saya singgah di Jerusalem. Jadi kawan saya ni Abu Tin nama dia. Abu Tin ni warga Palestin. Dia pemilik hotel situ. Jadi hotel kami tu sebelah balai polis Israel. Jadi saya kata, Abu Tin, aku nak jumpa Nasrani seorang, aku nak jumpa Yahudi seorang. Saya cakap Arab lah. Ni saya terjemah terang tu. Abu Tin, aku nak jumpa dengan Yahudi, dengan Nasrani seorang. Jadi scholars dia lah, tak boleh jumpa orang awam dia, nak jumpa ulama dia. Nasrani seorang, Kristian seorang, Yahudi seorang, Ahlul Kitab Yahudi seorang. Dia kata boleh, tapi kalau dengan Yahudi ni payah. Bila disebut payah, ni Arab Palestin ni. Betul Quran kata. Allah, betul Quran kata. La tajidanna ashaddan nasi adawatan alladhina amanu yahuda walladhina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. Tengok Quran kata, kamu akan dapati orang paling keras permusuhan dengan kamu Muhammad dan orang Islam ialah Yahudi dan orang musyrik Allah. Jadi bila kita bertemu dengan scholars Nasrani Kristian ni, okey. Sebab Quran kata wala tajidanna aqrab paling akrab. Orang paling dekat kamu kalau compare dengan Yahudi, Nasrani. Jadi kita tanya, bercakap, bincang. Antaranya yang bawa saya tu Sa'ad Rawash senamanya ni ulama Nasrani. Dia bawa saya lalu dalamnya church Kanisa gereja tu, tempat katanya Isa tu daripada salib dia bagi ke atas satu batu lepek, ada air tuang di situ, ambil berkat. So setiap kali dia jalan dengan saya, dia macam mengelak sikit, tak nak bersentuh orang perempuan. Saya kata kenapa? Aku ada air semayang, dia kata. Air semayang, cara dia lah. Tapi bila jumpa Yahudi, sampai kan yang disimpan gambar tu dengan Yahudi seorang, dengan Nasrani seorang. Jadi nak katanya Yahudi, nenek moyang Yahudi itulah Yahuda, Ruben, Syam'un, Lawi, Yahuda, Isakhar, Zabulan. Kemudian tak lama Yusuf, Yakub ni dia kahwin pula dengan seorang lagi perempuan nama Rahil. Dan Rahil ini adik kepada Lia, isteri pertama dia. Dulu orang boleh nikah adik-beradik. Dulu kita boleh nikah adik-beradik, nikah kakaknya, nikah adiknya dalam satu masa. Sehingga turun ayat Quran mengatakan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang kamu mengumpulkan dua beradik dalam satu masa kecuali zaman dulu tu hal lepas dah. Jadi sekarang kalau kita nikah kakak dia meninggal jatuh, kita pun ganti adik dia. Ada orang gitu ada. Cuma Yakub sempat nikah dua orang adik-beradik satu masa, kakak dan adik dia, Lia dan Rahil. Berkahwin dengan Rahil, dapat dua orang lagi anak, diberi nama Yusuf dan Bunyamin. Itu Yusuf dan Bunyamin, satu ayah satu mak. Joseph and Benjamin. Yusuf dan Bunyamin. Orang dulu, di zaman dulu, bila isteri dapat anak, dia akan cari wanita lain hak baik-baik, suruh suami dia kahwin lagi untuk kembangkan zuriat. Di zaman dulu, zaman sekarang dalam harap tu, zaman dulu. Maka dia cari satu orang perempuan, beri suami dia kahwin, dia pun menikah pula dengan isteri ketiga bernama Zilpha. Rahil pun melakukan perkara yang sama, menikah pula suami dia dengan perempuan keempat bernama Bilha. Jadi daripada 4 orang isteri Yakub, Lia, Rahil, Zilha, Bilha tadi dapat 12 orang anak. Ruben, Syam'un, Lawi, Yahuda, Isakhar, Zabulan, Gad, Asyir dan Naftali, Yusuf dan Bunyamin. Jadi 12 orang inilah dipanggil 12 suku bangsa Bani Israel. 12 suku bangsa Bani Israel. Jadi langit ketujuh Nabi bertemu dengan Ibrahim AS. Dan kita nak berhenti sampai dekat ini saja langit ketujuh sebelum kita sambung nanti dalam kuliah akan datang bulan depan. Cuma kita nak habis riwayat ini. Dalam tafsir sebut
Ibrahim alaihissalam ni, katanya Nabi, aku lihat moyangku Ibrahim. Aku dapat moyangku Ibrahim ni, dia bersandar di Baitul Ma'mur. Maknanya Nabi sampai ke langit 7, Nabi tengok moyangnya Ibrahim sedang bersandar, macam saya bersandar. Di mana? Di Baitul Ma'mur. Kalimah Baitul Ma'mur tu ulama tafsir pun tafsir hurai. Apa dia Baitul Ma'mur? Tempat tawaf malaikat di langit ke-7. Kedudukannya ialah setentang dengan Kaabah di langit. Maaf saya, di bumi. Maknanya Zul, malaikat ni dia ada Kaabah ni juga. Ada di mana? Langit 7. Apa namanya? Baitul Ma'mur. Kalau kita ada Baitullah, mereka ada Baitul Ma'mur. Kedudukannya setentang dengan Kaabah yang kita tawaf di langit 7. Soalnya langit 7 tu tak tahu kat mana. Tapi setentang. Dan riwayat kata setiap hari sebanyak 70,000 malaikat akan tawaf di Baitul Ma'mur. Selesai tawaf, kesemua 70,000 malaikat itu masuk dalam Baitul Ma'mur dan tidak keluar-keluar sampai kiamat. Mari 70,000 yang baru akan ganti tawaf. Hak 70,000 tadi hak dah masuk dalam Baitul Ma'mur tu. 70,000 yang baru ni akan turut sambung tawaf. Selesai tawaf pun mereka masuk dalam Baitul Ma'mur, tidak keluar-keluar sampai kiamat. Mari 70,000 pula hak baru akan tawaf. Selesai tawaf mereka masuk dalam Baitul Ma'mur, tidak keluar-keluar sampai kiamat. Mari pula 70,000 yang baru akan ganti tawaf. Selesai tawaf mereka masuk dalam Baitul Ma'mur, tak keluar-keluar sampai kiamat. Mari pula 70,000 tuan. Perkara ini silih berganti tak berhenti sehingga kiamat berlaku. Maknanya terlalu ramai malaikat, terlalu besar kerajaan Allah. Nisbah ramai malaikat tak ramai, nak tahu nisbah dia berapa? Gini, satu hadis ada sebut, bila Allah sebut surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة. Pada malam Lailatul Qadar turunnya Jibril dan malaikat seluruh malaikat semua sekali turun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata, malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar ke bumi jumlahnya sebanyak butiran-butiran pasir atas dunia. Allah Akbar. Banyak mana pasir atas dunia. Saya dah pesan tadi, jangan kira. Jangan kira kalau tak kena penyakit. Jangan kira. Cuma banyak. Satu hadis sebut itu. Kedua, ulama kata nisbah banyak ramai malaikat ni. Kalau kita nak letak 100%, 90% ialah malaikat. Kalau 100%, 90% malaikat. 9% iblis, syaitan dan jin. Iblis yang kau ada, tidak banyak iblis ni. Kerana dia ketua syaitan. Syaitan memang banyak. Iblis seekor dia, ketua. Dan jin. Jadi makhluk halus iblis, hamba iblis itulah syaitan dan jin sebanyak 9%. 1% baki lagi manusia, haiwan, tumbuhan, gunung, sungai, laut. Allah. Kita berkongsi nak cukup 1%. 1% tu pun hara dah dulu. Hara kerana manusia ni tuan ni. Manusia ni Tuhan buat pelik. Makhluk Tuhan buat paling gagah atas dunia. Tuhan buat ni raja. Punya gagah, balok dia boleh tarik. Siapa boleh tarik balok? Orang dulu ada angkat balok. Biasa boleh atur rayu. Orang dulu, cerita orang dulu. Tapi tiba-tiba gajah tarik balok. Kuat ni.
Yang lebih kuat daripada gajah tahu tak apa dia? Akal. Akal hanya ada pada manusia. Kuatnya akal ni berbanding gajah. Kalau gajah boleh tarik sebatang balok, manusia ada akal boleh main 2-3 ribu hektar balok. Cerdik manusia. Kamu sentuh orang ni, kamu kata ke orang. Saya nak sebut umum saja. Benda yang lebih kuat daripada akal ialah mabuk. Orang bila mabuk Zul hilang akal. Kuatnya mabuk, hilang akal, hilang akal. Orang bercinta lah sampai tengah malam tak tidur. Pagi bergayuh di dahan telefon. Bergayuh sampai pagi. Tak mengatuk, tak pening. Tengok tiang lampu. Ya, mabuk ya. Ada benda lebih kuat dari mabuk. Apa dia? Mengantuk. Orang kalau mengantuk tu, tepi longkang dia tidur. Sebab apa? Dah mengantuk. Tapi ada benda lebih kuat dari mengantuk. Apa dia tu? Risau. Risau. Bila tuan-tuan risau boleh tidur? Tak boleh. Tunggu mak sakit, tunggu anak sakit. Risau dia. Risau ni sebenarnya bagus. Kalau awak risau akhirat, bagus. Sehingga awak tak boleh tidur, bangun tengah malam semayang, takut. Tapi kalau risau dunia, ni yang jadi tak bagus. Patut projek tu boleh pada saya, tapi kerajaan kalau separuh jalan saja dia buat. Janji nak buat jalan penuh sampai ke dalam surau, dia buat apa ni? Allah, dia buat apa tu? Ada saya tulis. Kejap tuan-tuan. Okey. Apa dia? Dia gini. Kerajaan bila nak pilihan raya, kita minta jalan, dia buat. Dekat pilihan raya, tuan minta apa, semua dia buat. Tuan minta jalan raya je, jalan tikus lalu pun dia tolong buat tak. Dia tak tu sampai ke jalan tikus lalu. Baiknya kerajaan. Okey. Bila dekat pilihan raya, dia buatlah down payment lah. Buat tak separuh. Down payment separuh. Kami menang, awak sokong, kami sambung. Akhirnya kalah. Tuan pun jalan separuh depan. Yang saya nak kata ni tuan nampak. Kan gitu. Kan gitu ya. Kan gitu. Tak mana kita berhenti di situ. Risau. Kalau awak risau akhirat, awak tak tuduh. Kerana nak semayang walau 2 rakaat. Kita cubalah tuan-tuan. Sikit-sikit sudah, yang tak perlu banyak. Sikit-sikit 2 rakaat semayang malam. Tapi kalau risau dunia, tengok dia jadi lain. Jadi ni kita katakan kerisauan yang bertempat itu menambah kebaikan kepada kita yang menanggungnya. Di mana? Di akhirat. Jadi kita berhenti sampai ke langit ke-7. Ibrahim alaihissalam menyambut Rasulullah SAW. Nanti akan datang, kita sambung bagaimana Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Nabi kata, aku nampak daun-daun pada pohon Sidratul Muntaha itu lebar seperti telinga-telinga gajah. Dan aku diselubungi oleh cahaya yang pelbagai, tetapi aku tidak tahu nak terang kepada kamu manusia. Dan aku dibawa masuk syurga. Sungguh tanah di dalam syurga itu diperbuat dari kasturi. Tuan bayang, dalam syurga, tanah syurga kasturi. Kita pegang tanah dan syurga, cium. Ya Allah, wanginya. Tak wangi apa? Kasturi. Batu-batu kerikilnya terdiri daripada permata-permata. Maknanya dunia ni tak ada apa. Dunia ni tak ada nilai, sehingga orang kafir Allah beri makan, minum, beri kekayaan. Jadi sebab tu saya sebut dunia ni
tak senang cari sempurna sangat, tak akan jumpa. Rezeki kita begitu-begitu. Kita dapat bahagian kita begini, redha Tuhan. Nak cari sempurna sangat, tidak akan ada sempurna. Dan kita hidup pun tak lama. Tidak. Jadi tamat kuliah kita malam ini buat sekalian. Ada soalan ke tidak tu? Kalau tengok cerita lalu macam tak ada. Saya tengok sekali nanti betul-betul ya. Tak ada. Kalau tak ada molek nanti kita berhenti mengejut serta-merta begitu saja. Panjang mau bocapan saya mari pula insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.